Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini cuaca sangat panas. Kita harap PRU15 nanti pun cuaca begini supaya tidaklah ada kejadian banjir, tidaklah kita kebasahan hujan kalau nak mengundi nanti kan. Tidak lama lagi penamaan calon, semua harap-harap diperhati, hati-hatilah kamu untuk berkempen dan semualah untuk penyediaan parti yang kamu sokong. Tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat hari ini PKR macam tenang saja, Pakatan Harapan macam tenang saja. Kita terlalu fokus dengan UMNO Barisan Nasional yang pada ketika ini dikatakan kecoh, dikatakan huru-hara. Ada yang kata UMNO hancur, UMNO pasti kalah PRU 15. Ada yang kata Zaidah Media akan letak jawatan, akan bersara. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita menarik hari ini daripada PKR yang saya yakin kamu tidak tahu. Ini paling menggemparkan untuk kamu. Berita ini dipetik daripada Agenda Daily. Dedah perbincangan dalaman PKR, Rafizi kena tegur. Apa yang Rafizi kena tegur? Mari kita baca. Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail hari ini menegur timbalan presidennya susulan kenyataan terbuka dibuat Rafizi Ramli berkait pemilihan calon di Parlimen Sungai Buloh, seolah-olah melawan keputusan presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Presiden PKR dan juga timbalannya Rafizi sedang berada dalam komplot, sedang tidak bengam ataupun macam mana? Mari kita teruskan baca berita ini. Saifuddin menggesa Rafizi menghentikan perbuatannya dan menghormati proses dalaman parti. Parti telah buat keputusan, hormat dan patuh. Elak buat kenyataan tentang hujah, alasan atau siapa di sebalik sesuatu keputusan itu dibuat. Calon telah dimuktamadkan, itu keputusan bersama. Ini keputusan parti. Tidak semua perbincangan dalaman parti perlu diheba. Proses parti perlu dihormati, katanya lapor Malaysia Kini. Semalam Rafizi berkata, pada awalnya beliau dan jawatan kuasa pemilihan calon PKR mencadangkan penyandang kursi Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa dikekalkan pada PRU ke-15 ini. Bercakap tentang Sungai Buloh, calon PKR ataupun PH adalah R. Sivarasa. Bercakap tentang Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin juga di Sungai Buloh telah dicalonkan oleh Barisan Nasional. Namun katanya Anwar mempunyai pendapat berbeza dan beliau menghormati budi bicara tersebut kerana kuasa memilih calon terletak pada tangan Presiden Parti, itu sudah pasti. PKR sebelum ini mengumumkan pencalonan timbalan ketua penerangannya, Datuk R. Ramanan di kursi Parlimen Sungai Buloh, namun menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan ahli yang mahukan Sivarasa dikekalkan atau memilih calon lain. Kita dapat lihat bahwa Anwar mempunyai pertimbangan. Zaidah Midi pula, beliau letak terus calon baharu. Ada yang kata calon yang masih budak hingusan pun diletakkan di parlimen yang sepatutnya mereka tidak bertanding. Sebab calon yang sepatutnya bertanding pula digugurkan. Ini kita nampak perbezaan antara Anwar Ibrahim dan juga Zaidah Midi. Penolakan itu semakin hangat selepas Barisan Nasional mengumumkan Menteri Kesehatan sementara Khairi Jamaluddin sebagai calon di parlimen itu.
Adakah calon BN Khairi Jamaluddin akan menang di Sungai Buloh menentang Arsivarasa? Mari kita tunggu PRU 15 nanti. Ini pasti antara perlawanan yang sengit. Melalui Twitter, Rafizi memberitahu akan berbincang dengan Anwar susulan menerima maklum balas daripada akar umbi parti berhubung pencalonan itu. Namun PKR akhirnya mengekalkan Ramanan yang juga bekas bendahari Agung MIC di kursi itu. Dalam pada itu, Anwar dilaporkan berkata pengguguran Sivarasa di kursi itu susulan isu kesehatan yang boleh memberi kesan kepada peluang PH untuk mengekalkan kursi itu. Bermakna Ramanan dikekalkan di Sungai Buloh dan akan bertanding dengan KJ. Adakah KJ akan mengalahkan Ramanan? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Sungai Buloh mempunyai 158.090 jumlah pengundi dengan kaum Melayu terdiri daripada 99.207. Parlemen Bera. Suasana Dewan bertukar meriah apabila Ahmad Zahid mengumumkan nama Ismail Sabri kekal bertanding di Bera di hadapan ratusan penyokong yang hadir. Pendakwa bebas Datuk Muhammad Kazim Elias ataupun Ustaz Kazim menjadi taruhan Barisan Nasional bagi merebut kursi Parlemen Larut. Difahamkan pemilihan tokoh agama itu berdasarkan populariti dan pengaruhnya di negeri Perak dan dikatakan sesuai untuk diletakkan sebagai underdog di kawasan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dalam pada itu, selepas Ustaz Kazim dipilih, beliau pula telah memberikan berita kejutan kepada Zaira Midi bahwa beliau undurkan diri. Dalam pada itu, penyandang kursi Parlimen Barisan Nasional tanding atas tiket lain langgar pelembagaan. Kenyataan daripada Madzir. Dua penyandang kursi Parlimen Barisan Nasional BN, Datuk Seri Syahidan Kasim dan juga Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib sudah melanggar pelembagaan UMNO, kata Datuk Seri Madzir Khalid. Naib Presiden UMNO itu berkata, tindakan dua ahli Parlimen Arau dan Maran itu bakal menyebabkan mereka bakal berdepan pemecatan sebagai ahli. Ia ekoran kedua-dua mereka sudah mengumumkan akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional pada PRU ke-15. Kepada rakan-rakan yang sudah keluar, dan tentulah ada peraturan yang telah disediakan oleh parti itu. Kita kira bahwa semua orang tahu dan peraturan-peraturan yang terkandung ataupun peraturan yang menjadi pelembagaan kepada Barisan Nasional. Kita cakap macam itu dulu sebab kita sekarang ini sedang menghadapi PRU, tapi semua orang sudah tahu bahwa kedudukan tiap daripada kita ini sebab kita adalah ahli UMNO dan ahli parti dalam komponen Barisan Nasional. Untuk rekod, Syahidan dan juga Ismail semalam diumumkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai calon yang akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tak sangka ini adalah pengumuman daripada Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang telah membuat kenyataan calon yang akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional adalah Syahidan dan juga Ismail daripada Barisan Nasional. Syahidan menang di Parlimen Arau dengan majoriti 4.856 selepas mengalahkan Datuk Dr. Abdurrahman Daud PKR dan Hashim Jasin daripada PAS. Manakala Ismail pula menang di Parlimen Maran dengan majoriti 3.763 menewaskan Hasenan Haron daripada PAS dan Ahmad Nordin daripada PKR. Dalam pada itu, Zulkifli ubah keputusan tarik diri kerana Tengku Zafrul. Berita dipetik daripada Sinar Harian. Penyandang kursi Parlimen Kuala Selangor, Datuk Dr. Zulkifli Ahmad mengubah keputusan untuk menarik diri dari bertanding pada PRU ke-15 selepas Barisan Nasional mengumumkan nama Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk bertanding di Parlimen berkenaan. Zulkifli juga berkata, keputusannya untuk kembali bertanding pada PRU kali ini juga adalah atas arahan pimpinan PH ataupun Pakatan Harapan agar beliau dapat mempertahankan kursi yang dimenangi pada PRU 14. Keputusannya untuk kembali bertanding pada PRU kali ini adalah atas arahan dan juga pimpinan PH. Saya akan mempertahankan kursi P096 Kuala Selangor setelah UMNO dan BN tekad menurunkan Tengku Zafrul.
Oleh karena pencapar saya seorang menteri, maka mantan menteri ini akan turun bertarung. Saya kira wajar untuk saya mentaati pimpinan parti dan juga syur saya pengundi-pengundi saya yang memohon supaya saya terus pertahankan kursi ini. Zulkifli ubah keputusan tarik diri karena Tengku Zafrul. Akhirnya, Zulkifli akan menentang Tengku Zafrul, di bawah PH akan menentang UMNO, wakil ataupun calon daripada UMNO yaitu Menteri Keuangan. Penyandang kursi Parlemen Kuala Selangor, Datuk Dr. Zulkifli Ahmad mengubah keputusan untuk menarik diri dan bertanding pada PR ke-15 selepas Barisan Nasional UMNO ataupun Zaid Hamidi menurunkan Tengku Zafrul, mengumumkan nama Menteri Keuangan untuk bertanding di Parlemen Kuala Selangor. Zulkifli berkata keputusannya untuk kembali bertanding PRU kali ini adalah juga atas arahan dan pimpinan PH. Saya sangat teruja dan mereka mahukan lagi khidmat saya sejak 2008 lagi sehingga kini. Ini kelebihan yang tiada pada Tengku Zafrul, katanya kepada majelis pengenalan calon-calon Parlimen Pakatan Harapan Selangor di Dewan Raja Muda Musa Section 7 di sini.